disebabkan oleh keadaan struktur badan dia waktu dia duduk ke, atau aktiviti harian dia macam dia selalu angkat berat ke? Dia memang dah lama lah ada sakit tu kan. Dalam, dia kata dia rasa dalam tahun ni lah. So dia risau dia ada sakit jantung. Umur dia lebih kurang dalam 51. 51 tahun. So dia ada anak autism. Jadi dia macam risau lah, dia cakap kata nanti takut dia jatuh mati sendirilah apa semualah. So saya nampak dia anxiety tinggi. Kalau nampak macam anxiety dia memang tinggi lah kan. Lepas tu suami selalu tak ada kat rumah, sebabnya outstation, offshore. So lepas tu dia kata dia pergi jumpa doktor cakap kata dia bukan sakit jantung tapi otot jantung dia tu ketat. So apa yang menjadikan aku tu apa treatment macam kita nak bagi kat dia, bagi dia punya otot tu release? Adakah hanya stretching macam Kak Dong ajak Kak Dong buat stretching je lah. Tapi dalam masa yang sama dia kata nak ikhtiar kalau misalnya ada ubat-ubat yang, bukan kata ubat lah, macam rawatan alternatif lain selain daripada urut ataupun bekam, mungkin ada makanan lain, herba-herba yang boleh buat bagi kat dia lah. Tu yang Kak Long bagi kat dia, yang tuan buat tu. Bagi lah kalau tengok kata dia boleh membantu lah otot jantung dia kan. So apa pendapat tuan? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. So kalau getak tu, kalau ikut dari segi istilah perubatan tak ada istilah ketat tu lah, cuma yang selalu ada tu dia panggil otot tu jadi tebal. Ototnya pun dinding jantung tu dia tebal, lepas tu dia jadi tak boleh nak pump banyak darah jadi tak cukup. So, dia akan kadang dia buat kerja apa dia akan cepat letih atau nak hitam. Tapi dia tak gemuk tau tuan. Dia kurus lah. Dia jantung ni dia tak tengok gemuk ke kurus. Orang kurus keding pun boleh kena. Oh, kurus keding pun boleh kena. Okay. Dan sebab kalau gemuk ni berkait dengan lemak kan, kalau penyakit jantung yang berkait dengan lemak macam arteri tersumbat semua tu mungkin berkait lah, tapi kalau macam jantung tebal tu ataupun dia pakai hypertrophy, itu dia tak berkait dengan lemak kan, dia memang jantung tu sendiri. Jadi orang kurus tak banyak lemak pun boleh je kena. So kita kalau misalnya kata lah jenis yang kata dia payah nak buat dapatkan rawatan macam alternatif lain kan, stretching boleh membantu ke tuan? Okay, dia dalam kes tu dua masalah utama lah, satu jantung, satu lagi anxiety, psikologi dia kan. Jadi psikologi tu sebenarnya banyak benda kita boleh buat. Buat macam aktiviti, tak kisahlah senaman ke apa, macam meditasi ke apa semua tu, ataupun buat teknik pernafasan, semua tu bantu anxiety lah. Untuk jantung tu susah sikit lah kita nak cakap. Boleh lah bagi herba-herba yang berkait dengan jantung tu. InsyaAllah. Satu herba yang agak sesuai tu try apa, saffron. Boleh try. Okay tuan, terima kasih tuan. Boleh start dulu. Aduh.
Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Macam mana dia tak function, tak keluar gambar. Tak apalah, dia nak suara lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Okay, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk kelas patologi. InsyaAllah ini kita nak tengok tentang masalah jantung. Okay, jadi tadi pun kalau tanya pasal jantung, mungkin kita akan sebut sikit-sikit lah yang mungkin berkait dengan tu. Okay. Jadi kita tengok ni ada banyak jenis. Cuba tengok ni. Tadi kata apa, jantung ketat. Saya cakap bang, otot dia tebal tu. Macam ni lah contoh dia ni. Okay. Jantung ni tebal sampai apa? Bila tebal ni, dia jadi ruang ni sempit lah. Bila ruang ni sempit, darah yang masuk sikit, kemudian darah yang depan pun sikit lah. Okay. Ini contoh yang daging atau otot jantung yang dah tebal ni. Yang dipanggil hypertrophy. Jadi kita akan tengoklah beberapa jenis masalah jantung. Kita ikut banyak jantung ni, ada banyak sangatlah penyakit atau masalah dia. Cuma kita tengok yang kita kata utama ataupun yang selalu kita dengar ataupun selalu berlaku. Okay, sini dia bagi satu, dia panggil overview. And overview maksudnya apa? Macam ringkasan lah. Okay, ataupun intro. Okay, dia kata masalah jantung ni ada beberapa jenis ataupun kategori. Dia ada banyak jenis, mungkin ratusan jenis atau ribuan jenis penyakit jantung. Cuma kalau dia nak simpulkan tu, dia kata dia boleh simpulkan dalam 6 jenis lah. Okay. Kita kata yang pertama ialah failure of the pump. Maksudnya kegagalan untuk pump. Okay, ini banyak punca lah. Otot masalah, tak function, dia tak boleh pump, ataupun otot okey, tapi saraf yang kontrol otot tak okey, dia tak boleh pump. Kemudian yang kedua dia kata obstruction to flow, dia jadi tersumbat lah. Tersumbat sama ada salur darah yang bagi bekalan oksigen nutrien pada jantung. Okay, sama ada salur darah yang tu tersumbat ataupun memang struktur dalaman jantung tu sendiri yang tersumbat. Ada sumbatan dekat atrium ke, ventricle ke. Okay. Kemudian regurgitation, ini maksudnya dia patah balik.
Jantung ni sepatutnya dia sistem dia dengan ada valve injak semua tu, dia akan jadi dia kata one way lah kan. Kalau jalan raya tu one way, dia bukan boleh patah balik, dia mesti satu arah je. Dari vein inferior dan superior vena cava tu masuk ke atrium kanan, kemudian dia turun ke ventricle kanan, dia pump pergi ke paru-paru, ambil oksigen dan buang karbon dioksida, kemudian dia masuk balik ke atrium kiri, kemudian ventricle kiri, kemudian ventricle kiri pump keluar melalui aorta pergi ke seluruh tubuh. Jadi itu one way dia. Tapi dalam setengah masalah dia boleh jadi patah balik lah, sama ada masalah valve, injak dia tak okey, ataupun kadang ada lubang, ada lubang-lubang tertentu tu, darah tu jadi masuk balik ke kawasan yang tak sepatutnya. Darah yang dekat jantung belah kanan tu, darah-darah yang kurang oksigen dan tinggi karbon dioksida. Kemudian lepas dia pergi ke paru-paru, dia patah balik, dia dapat darah yang kurang karbon dioksida dan tinggi oksigen. Dalam setengah masalah, kadang tu dia boleh bercampur. Bila bercampur ni, orang tu akan jadi tak cukup oksigen untuk semua lah. Kemudian shunted flow. Shunted ni maksudnya dia pergi ke saluran yang lain. Shunt ni macam kita kata shortcut ataupun lorong tipis lah. Maksudnya tiba-tiba ada sambungan yang tak normal ataupun saluran yang tak normal yang menyebabkan inilah, salah satunya tadi tu bercampurlah darah yang oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian disorders of cardiac conduction. Yang ni maksudnya masalah dari segi saraf. Dalam jantung dia ada saraf dia, ada sistem saraf dia. Yang kalau nak dengar macam Purkinje fiber apa semua tu, dan SA node, AV node, itu semua sistem saraf dalam jantung. Jadi kadang-kadang ada masalah dekat situ. Kemudian rupture of the heart or major vessel. Pecah atau rosak tisu jantung ataupun salur darah yang besar. Yang ni boleh jadi dengan sebab trauma. Contoh ada bagi kat sini, gunshot, kena tembak dekat kawasan dada, jadi boleh rosaklah tisu jantung ataupun salur darah sekitar jantung. Jadi itu 6 jenis yang utama. Dan tengok kepada satu-satu. Yang pertama dia kata pasal heart failure. Heart failure ataupun kegagalan jantung. Dia kata heart failure ni biasanya kita rujuk kepada congestive heart failure. Iaitu kegagalan jantung yang berkait dengan sumbatan. Ataupun kalau tak sumbatan pun dia macam jadi berkumpul. Jadi berkumpul terlalu banyak cecair atau darah, dia jadi macam inilah overload. Kemudian dia kata ini adalah pengakhiran yang utama bagi kebanyakan masalah jantung. Kalau jantung ni dia boleh rosak dengan banyak cara lah kan. Arteri yang supply dia tersumbat, ada lemak, ataupun otak ada problem ataupun saraf ada problem. Tapi tak kisah mana-mana jenis ni, kalau dia kata dia jenis kronik, biasanya dia akan berakhir dengan kegagalan jantung. Di kegagalan jantung maksudnya jantung tu dah gagal berfungsi lah, dah tak boleh nak pump dengan efektif. Dia kata heart failure mungkin berlaku dengan sebab masalah pada sistolik atau diastolik. Sistolik itu yang waktu dia kita panggil eject, dan dia keluarkan darah, dia pump keluarkan darah tu, itu kita panggil sistolik. Kemudian diastolik tu dia
dia terima darah. Dia macam relax ataupun mengembang untuk terima darah. Dia untuk kita panggil untuk refill, penuhkan balik ruang dalam ventricle, kemudian dia pump balik. Jadi waktu pump tu kita panggil sistolik, dan waktu dia kembang terima darah untuk bersedia untuk pump yang seterusnya tu kita panggil diastolik. Jadi dia boleh berlaku pada dua-dua tu. Okey. Apa yang lain tu huraian dia. Jadi ni satu contoh lah yang kita dah tengok sikit tadi. Di mana otot jantung jadi terlalu tebal. Yang ni kita panggil left ventricular hypertrophy. Hypertrophy pada ventricle kiri. Kenapa berlaku hypertrophy dan kenapa ventricle kiri? Sebabnya kanan ni dia hanya pump untuk pergi ke paru-paru. Dia atrium kanan terima darah yang patah balik daripada semua vein. Kemudian masuk ventricle, ventricle akan pump pergi ke paru-paru. Jadi dia kerja yang perlu dia buat sikit. Dia hanya perlu pump pergi paru-paru untuk pastikan dia patah balik masuk ke jantung kiri. Jadi kiri ni atrium tu okey lagi sebab dia hanya terima darah. Tapi ventricle ni yang dia kena kerja keras sebab dia kena pump keluar dari jantung pergi ke aorta dan seluruh tubuh. Jadi sebab itulah yang selalu jadi tebal ni adalah ventricle kiri. Sebab dia kena pump dengan sangat kuat untuk membagi tekanan yang cukup lah untuk pergi ke seluruh tubuh. Okey, dan kita tengok ni kenapa dia tebal. Sebenarnya apa yang berlaku di sini sama macam apa yang berlaku pada orang yang buat senaman dekat gym. Maksudnya dia buat senaman, kemudian otot dia jadi tebal, besar, itu nampak sadok. Sebenarnya benda yang sama berlaku pada jantung. Jantung, tubuh kita dia perlukan tekanan yang tertentu. Tekanan darah yang tertentu, barulah oksigen tu boleh keluar dari kapilari dan pergi ke organ. Jadi bila tak cukup tekanan tu, darah, sistem badan kita dia akan kesan, dia akan proses dan beritahu bahawa perlu naikkan tekanan darah. Jadi ada banyak cara lah. Salah satunya ialah dengan pump dengan lebih kuat. Dengan lebih kuat dan juga dengan lebih laju. Jadi benda tu yang nak kena buat kerja tu ialah ventricle kiri. Jadi seperti mana kita duk exercise, angkat barang berat-berat banyak kali sampai otot tebal, macam itulah jantung pun dia pump banyak kali dan pump secara kuat sampai dia jadi tebal. Kalau ikut istilah tu dia jadi sado lah ni. Tapi sado yang memudaratkan. Dia jadi tebal. Bila dia tebal, satu ruang ni jadi sempit. Darah yang masuk punya sikit, dia tak boleh nak pump banyak darah. Kemudian bila tebal ni jadi macam dah tak boleh nak pump dengan, kita kata dengan berkesan. Konsep dalam otak ni, otak secara umum, semakin dia regang jauh, dia boleh relax jauh, nanti dia akan boleh contract lagi kuat. Benda ni benda logik lah, common sense lah. Kita bayangkan macam spring. Spring kalau kita tarik lagi panjang, dia akan patah balik lagi kuat lah. Kalau kita tarik sikit saja, dia patah balik tu tak orang nampak pun. Tapi kalau kita tarik spring tu betul-betul panjang, kita lepas, kita akan nampak lah kesan patah balik tu dengan sangat kuat. Jadi sama, otot jantung kalau dia normal dia boleh buat relax dengan cukup panjang lah. Tapi bila dah sempit dan kecil macam ni, dia jadi pemanjangan dia tu tak cukup panjang dan kadang tu tak cukup masa dia. Dia jadi macam, itulah dia jadi macam spring tadi, macam tarik sikit je. Tarik sikit, jadi lepas sikit. Maksudnya dia relax sikit, jadi dia contract pun, kecut pun sikit. Jadi memang darah
keluar sikit, kemudian darah yang sikit tu pun pump sangat perlahan. Jadi itu punca atau masalah utama lah dalam kegagalan jantung ni. Kita boleh tengok lah ni. Ini yang normal. Okay. Kemudian ni dia dah ni tebal. Okay, dan ini yang paling jelas sekali. Ini ventricle kiri dan ini ventricle kanan. Nampak tu terlalu sempit. Okay, kalau kita tengok yang bawah ni gambar histologi. Ini yang normal. Ini otak jantung yang normal. Kita nampak macam ni lah rupa asal dah. Tapi bila dia dah hypertrophy, dia jadi macam ni. Dia jadi besar, rapat, padu, dan padat. Jadi dia menghalang fungsi jantung lah. Okay. Kemudian dia ada dua jenis. Dan satu left-sided heart failure, satu lagi right-sided heart failure. Maksudnya kegagalan tu boleh berlaku sebab pada bahagian kanan atau kiri. Okay, yang tadi kita fokus tadi tu banyak bahagian kiri. Dan biasanya yang ni lah yang banyak berlaku. Okay. Punca-punca dia macam kita sebut tadi lah, beban yang tinggi dan sebagainya tu. Okay, tapi macam mana nak bezakan dia ada clinical features ataupun simptom dan tanda dia. Okay, biasanya kalau yang kiri ni dia akan ada dyspnea. Dyspnea ni jadi semput, jadi sesak nafas. Okay. Kemudian dia ada beberapa lagi lah simptom. Apa ni simptom-simptom kegagalan jantung kiri. Di antaranya lagi dia ada kardiomegali. Kardio tu jantung, megali tu mega besar. Jadi jantung jadi besar. Kita dah tengok tadi kan, ventricle tu jadi tebal. Jadi secara tak langsung jantung pun akan jadi besar. Kemudian dia takikardia, jantung laju. Kemudian heart sound. Okay. Jantung kita ni sebenarnya dia ada 4 bunyi kalau ikut tu. Dia panggil S1, S2, S3, S4. Okay, tapi yang kita dengar selalu 2 saja. Kita dengar 2 saja. Kita panggil loop-duk ataupun ada baca lap-dap. Okay, ini loop-duk. 2 tu je. Okay, tapi dalam kes jantung kiri gagal ni, kita kadang-kadang boleh dengar bunyi jantung yang ketiga. Dia bunyi macam duduk. Dia lebih 3 bunyi. Semuanya 4. Okay, tapi yang kita boleh dengar dalam keadaan normal hanya 2. Tapi dalam beberapa penyakit, kadang-kadang kita boleh dengar sampai 3. Kemudian kalau bahagian kanan, dia kata biasanya dia berlaku sebab kegagalan di bahagian kiri. Jadi maksudnya bila bermula dengan kegagalan bahagian kiri, jantung asalnya jantung kanan dia akan pump satu jumlah darah yang tertentu. Kemudian jumlah darah itu mesti pergi paru-paru dan patah balik dengan jumlah yang lebih kurang sama itulah, dan perlu dipump keluar. Tetapi bila yang kiri ini dia hanya boleh pump sikit, disebabkan dia dah tak kuat dan lubang dia tu sempit. Sedangkan yang kanan ni dia hantar darah yang sama banyak. Apa yang berlaku ialah dia jadi darah tu macam kumpul lah dekat kawasan paru-paru. Kemudian dia akan lepas dah penuh kat kawasan paru-paru, dia akan bagi kesan pula pada jantung kanan tu sendiri. Kita nak mudah faham, kita bayangkan ada 3 stesen lah. Jantung kanan, kemudian paru-paru, jantung kiri. Okay, dia macam satu line. Jantung kanan, paru-paru, jantung kiri. Okay, jantung kanan hantar paru-paru hantar ke jantung kiri, keluar. Okay, bila yang kiri tak okey, ataupun kita anggap macam tersumbat lah. Okay, kemudian sumbatan tu akan tolak
lebihan darah tu pada paru-paru dulu. Dan paru-paru dah penuh, dia akan tolak lebihan tu pada yang kanan. Okay, jadi lepas masalah yang kiri, lepas tu boleh berlaku ni lah kegagalan jantung bahagian kanan. Okay, dan biasanya dia akan melibatkan paru-paru macam yang dah sebut tadi lah. Okay. Tapi ada satu keadaan yang kita kata khusus, yang special. Dia kata isolated right-sided heart failure and is infrequent. Okay, maksudnya kalau kegagalan jantung kanan semata-mata tanpa gagal yang kiri, itu jarang berlaku. Dia kata infrequent, maksudnya jarang berlaku. Okay. Dan keadaan itu dipanggil copulmonal. Okay, copulmonal ni maksudnya dia dia ada masalah pada pulmonal tu pulmonary lah kan, paru-paru. Okay, dan masalah pada paru-paru itu dia akan tolak lebihan beban tu pada jantung kanan. Dia sama aja macam tadi, cuma yang tadi dia melibatkan juga dia bermula dengan masalah jantung kiri. Jadi kesan tu pergi ke paru-paru, kemudian pergi ke jantung kanan. Okay, tapi dalam kes yang dia cakap kat sini, yang dia kata copulmonal ni ialah jantung kiri itu tak ada masalah, tapi ada masalah pada paru-paru. Okay, jadi beban paru-paru itu dihantar ke bahagian kanan, maka kanan pun akan gagal. Okay, antara yang mudah yang selalu berlaku ialah pulmonary hypertension. Bila darah dah banyak dalam paru-paru, dia jadi hypertension lah, tekanan darah dalam paru-paru tu meningkat. Okay. Okay, bila jantung kanan dah terlibat, kita kena tengok pula sebelum jantung kanan ada apa. Dia ada superior dengan inferior vena cava. Okay, tapi yang paling terjejas tu yang inferior, yang bawah. Okay, sebab apa yang bawah? Sebab ikut graviti lah. Okay. Dan bila yang vena cava ni dua-dua hantar darah ke jantung kanan. Okay, jadi bila jantung kanan dah problem, dia pula akan tolak beban dia ke salur darah yang sebelum dia, iaitu vena cava tu lah. Dan secara khusus vena cava yang bawah, dipanggil inferior vena cava. Okay, dan bawah tu ada apa? Bawah tu ada hati. Okay, dia mula akan bagi kesan pada hati. Okay, kemudian berlaku hypertension dekat situ. Tadi pulmonary hypertension. Kemudian dia boleh jadi portal hypertension. Portal hypertension ni maksudnya hypertension dekat kawasan hati pula. Okay, jadi kesan dia tu berangkai lah. Berangkai dia akan patah balik ke belakang. Tengok siapa yang sebelum dia. Dia akan berangkai. Okay, jadi dia akan ganggu fungsi hati. Kemudian bila hati pun dah problem, dia tolak kesan kepada yang sebelum dia. Jadi macam kita bincang sebelum ni, tekanan hidrostatik, tekanan darah dalam vessel atau vein tu dia terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan cecair keluar dari salur darah, boleh menyebabkan ascites ataupun busung. Okay. Kemudian kalau kita tengok lagi belakang ataupun lagi sebelum, dia boleh ni lah jadi edema juga. Okay, dia sama kan tadi, air keluar masuk ke dalam abdomen, dia jadi busung, ascites. Dan ini kalau air keluar dekat bahagian kaki, kaki akan bengkak, edema. Ya. Jadi dua bahagian, kaki dengan perut. Ini jangka panjang lah. Dia macam sebut dia berperingkat. Okay, jadi dia boleh pergi ke sampai buah pinggang pun dia boleh pergi juga sebenarnya. Okay. Kalau tengok dalam nota ni, dia ceritakan liver and portal system.
Okay, hati, liver. Portal system ni merujuk pada sistem darah dalam hati. Okay, jadi kalau dah jantung kanan dah penuh ataupun dah tersumbat apa semua tu, terbeban, dia akan tolak pergi ke hati, maka dia jadi congestive hepatomegaly. Dan hepato tu hati, macam hepatitis. Megali tu besar. Congestive tu macam sumbat ataupun inilah, ada banyak load, beban darah tu. Okay, dia tolak, maka berlakulah hati yang besar dengan sebab terlalu banyak darah yang dia tak boleh nak tolak ke depan, sebab kat depan tu semua dah dah problem. Okay, dia ada nama dia, iaitu hati buah pala, nutmeg, buah pala. Okay, boleh jadi cirrhosis, dan boleh juga melibatkan, dia boleh juga pergi ke limpa, jadi splenomegaly. Itu dah, dia boleh tolak ke belakang. Kita tengok ni, dia sambung lagi uraian dia tu. Dia pergi ke pleura. Pleura ni pleura, iaitu selaput paru-paru. Okay, jadi cecair boleh masuk dalam tu. Kemudian perikardium. Okay, perikardium ni selaput jantung. Okay, air pun boleh masuk dalam tu. Kemudian peritoneal. Peritoneal ni peritoneum, ruang dalam abdomen. Yang ni yang jadi ascites tu. Okay. Kalau masuk dalam pleura atau perikardium, dia panggil effusion. Pleural effusion, pericardial effusion. Okay, kemudian menyebabkan edema. Macam kita sebut tadi, edema, kaki bengkak dan sebagainya. Okay. Okay, ni yang dia sebut tu ascites tadi. Okay, ascites. Busung. Okay. Kemudian ni kalau subcutaneous, edema secara khusus. Tengok ada kata especially the feet and lower legs. Kaki dan kaki bahagian bawah. Macam itulah, cerita ada macam itulah. Dia start dari, sama ada start dekat jantung kiri problem, ataupun mungkin dia start kat bahu-bahu problem, kemudian dia akan berangkai pergi ke belakang. Okay. Dan congenital heart disease, iaitu penyakit jantung congenital. Bila sebut congenital ni kita mudah faham, kanak-kanak lah, bayi dan kanak-kanak, ataupun bidang dia panggil pediatrik. Okay, jadi bermula dari sebelum lahir ataupun lepas lahir tu dan sampai kanak-kanak, semua tu kita panggil congenital. Okay, jadi untuk congenital ni terlalu banyak jenis lah. Yang paling famous yang selalu dengar ialah jantung berlubang. Okay, jantung berlubang tu bukan kena tebuk ke apa, tapi dia ada laluan yang tidak tertutup. Laluan tu sepatutnya tertutup. Bila lahir dia kena tutup. Okay. Dia kena tutup, baru jantung tu normal. Sebabnya kitaran darah, peredaran darah dalam janin tak sama dengan kitaran darah orang yang dewasa ataupun yang dah besar lah, kanak-kanak. Dia ada special punya kitaran dalam tu. Jadi sebab tu dia boleh ada lubang-lubang shortcut tertentu. Okay, tapi bila lahir dia dah tak boleh pakai kitaran lama, lubang tu kena tutup. Okay, jadi jantung lubang tu bukannya asal sempurna tiba-tiba lubang, tapi asalnya berlubang tapi tak tutup. Okay. Kalau jumpa kes macam tu biasanya sama ada kalau memang teruk sangat, doktor akan buat rawatan, ataupun kalau tak teruk, kadang-kadang kita bagi masa. Kita bagi masa yang kita jangka dia boleh tutup. Sebabnya setengah lubang jantung tu dia akan tutup pada minggu atau bulan tertentu. Okay, tapi kalau masih tak tutup, dia boleh buat rawatan jugalah. Biasanya rawatan jantung lubang ni berkait dengan pembedahan lah. Dia akan letak macam benda atau bahan yang tutup lubang tu. Okay. Ni dah apa?
Okay. Boleh tertutup sendiri ke doktor kalau macam baby? Dia memang sepatutnya dia tutup sendiri. Okay. Tapi dalam penyakit tertentu dia sama ada tak tutup langsung ataupun dia tutup lambat. Ataupun dia tutup tapi ada baki yang tak tutup. Jadi ada banyak jenis lah. Yang tu tengok jenis jenis lubang tu. Tak semua apa. Dia ada kategori yang berbeza dan ada tempoh masa yang berbeza. Okay. Ini dia panggil malformation associated with left to right shunts. Okay, shunt ni kita sebut tadi dia macam laluan ataupun lubang yang tak sepatutnya ada lah. Dia macam kita kata jalan tikus ataupun shortcut yang tiba-tiba ada. Okay, dan dia ada yang left to right, maksudnya dari kiri ke kanan. Okay, pergerakan darah sepatutnya macam kita sebut tadi, pergi ke jantung kanan, paru-paru, jantung kiri, keluar. Okay, jadi dia sepatutnya satu arah dari jantung kanan ke jantung kiri. Okay, jadi ada setengah shunt ini, dia menyebabkan left ni sepatutnya dia terus keluar, tinggalkan jantung lah, pergi ke aorta semua tu. Okay, tapi kadang-kadang berlaku shunt menyebabkan dia jadi pergi tembus ke bahagian jantung kanan balik. Dia jadi pergi ke jantung kanan yang dia patah balik. Okay, dia ada beberapa jenis, contohnya kat sini dia panggil atrial septal defect. Okay, ventricular septal defect ataupun pattern ductus arteriosus. Okay, dia mudah fahamnya kita kata atria ni atrium. Atrium ni dua bahagian atas ni lah. Okay, kalau dia kata ASD ataupun atrial septal defect, kecacatan septum atrium, berarti ada lubang antara dua atrium tadi. Okay, kena ingat balik struktur jantung, dia ada kita kata ada 4 kotak lah. Dan 2 kotak yang atas tu kotak kecil, dan 2 kotak yang bawah tu kotak yang besar ataupun panjang sikit. Okay, jadi ada 4 kotak. Dan 4 kotak ni dia ada lubang yang khusus mengikut aliran darah. Okay, jadi yang kalau kotak atrium ni dia kotak atas lah, atrium. Jadi antara atrium kanan dan kiri ada lubang. Okay, jadi darah yang dari atrium kiri akan tembus pergi ke atrium kanan. Okay, dah boleh tengok contoh ni lah. Ni. Okay, LA tu left atrium. Okay, atrium kiri. Dia ada lubang kat sini. Okay. Dan dia masuk balik atrium kanan. Salah lah. Sepatutnya tak boleh ada lubang kat sini. Okay, ataupun VSD. VSD ni ventricle. Okay. Yang ni bilik ataupun kotak bawah lah berlubang. Sepatutnya tak ada lubang kat sini. Dia hanya ada waktu janin dulu. Okay, jadi sepatutnya dari ventricle yang left ni, dia kena pump darah naik ke atas AO, aorta. Okay, sepatutnya macam tu. Dia pump naik ke atas, keluarlah pergi ke seluruh tubuh. Okay, tapi dalam keadaan macam ni, sebahagian saja yang pergi ke aorta, sebahagian lagi patah balik ke jantung kanan ataupun ventricle kanan. Jadi kesannya apa? Kesannya ialah kurang lah. Dan kurang darah yang masuk ke aorta. Jadi volume tak cukup lah. Jadi mungkin tak cukup oksigen, tak cukup tekanan darah. Okay, jadi banyak masalah lah. Okay. Kemudian pattern ductus arteriosus. Okay, yang ni dia special. Kita tengok ni. Okay, ni atrium kanan, ventricle kanan, kemudian ada pump dekat saluran darah sini. Kemudian dua-dua ni satu kiri, satu kanan, dua-dua ni pergi ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Okay, itu sepatutnya. Kemudian masuk balik dekat sini, kanan kiri masuk ke atrium, ventricle, kemudian aorta. Okay, yang berlaku masalah dalam pattern ductus arteriosus ini ataupun PDA ialah ada shunt ataupun ada laluan dari aorta pergi ke saluran darah yang pergi ke paru-paru tu. Sepatutnya dia tak boleh ada lubang, dia terus pergi ke atas ataupun ke bawah.
Dia panggil descending aorta. Okay, jadi darah dari aorta tu dia sebahagian tu masuk balik ke sini. Duduk ulang balik lah proses tu. Okay, jadi ini ada 3 jenis yang utama. Inilah jantung berlubang. Yang kita panggil jantung berlubang tu, ini maksud dia sebenarnya. Khususnya yang ASD dengan VSD. Yang ni mungkin kita boleh panggil aorta berlubang ke kan. Okay, tapi jantung berlubang tu biasanya yang sama ada atrium ataupun ventricle berlubang. Okay, waktu janin memang dia boleh ada lubang. Tapi bila dah makin besar, lepas lahir semua tu dia patut tertutup. Okay. Dan dia panggil septum. Lapisan panggil septum. Sebab tu nama. Kalau tutup, okay, dia banyak cara. Biasanya dia sama ada ambil satu bahan lain, dia akan macam jahit dekat situ. Okay, ataupun dia ada macam satu macam plastik ataupun getah yang dia buat khas. Ada bentuk dan saiz dia yang tertentu. Dia letak situ bagi masuk, macam kita kata, dia macam plastik. Okay, bayangkan yoyo. Yoyo buang tali dia. Dia ada kiri kanan dia punya kepingan tu. Kemudian tengah tu kosong kan. Ada ruang untuk balut tali yoyo tu. Okay, bayangkan ada benda lebih kurang macam tu lah. Jadi bila letak dekat celah kawasan lubang tu, selaput yang dinding selaput yang lubang tu dia akan masuk celah yoyo tu lah. Jadi dia akan tertutup lah. Dia mudah faham. Apa dia? Dia sempit lah yang lubang tu. Ya, dia masuk celah tu dia macam kita bubuh inilah, kita bubuh bukan tampalan lah, kita bubuh bagi tersangkut. Kita bagi septum yang ada tu pegang hak yoyo tu, dia jadi sangkut celah tu, jadi dia melekat, jadi tertutup lah lubang tu. Cara lain, inilah cara lama ataupun cara lain tu jahit manual lah, maksudnya ambil tisu lain ataupun apa-apa, jahit macam tampal lah. Okay. Ada banyak teknik lah. Teknik-teknik. Kalau yang lama ni, teknik lama kebanyakannya kena bedah, buka dada. Okay, tapi teknik baru ni, dia macam buat stand. Dia boleh masuk cucuk kot, dekat paha. Buat masuk macam dawai dia tu. Dan bawa alat tu, dawai tu akan bawa alat tu. Carilah sampai ke jantung, kemudian dia ada kamera dia. Dah ada buat semua scanning buat semua, kita akan nampak lah. Dah sampai kat kawasan tu, kemudian dia akan lepaskan alat untuk tampung tu. Tuan, kalau bubuh kamera tu kan, dan mereka masuk kot tangan tu, siapa mereka masuk kot tangan kanan lah? Dia jalan kot jauh lah. Okay, kalau kita tengok, yang lain ni naknya banyak pakai belah paha. Okay, kita pakai belah paha. Dan biasanya kita pakai yang kanan sebab kita tengok dari segi inilah, kita kata salur darah tu sendiri. Kalau kita faham anatomi dan fisiologi jantung, kalau kita nak pergi ke arteri, mudah ikut naik, kemudian masuk ke aorta, cari, kadang tu dia dia renyah sikit jalan tu. Jadi biasanya kadang tu boleh pergi ikut yang kanan ni. Ataupun dia tengok juga kawasan mana yang terjejas. Okay, kalau terjejas kanan, dia akan ambil belah kanan lah, sebab lagi mudah. Kalau kiri, dia ambil kiri. Jadi itu ikut doktor yang buat tu lah. Nak pakai mana, dia akan pertimbangkan mana laluan yang paling dekat dan paling mudah untuk sampai dan masuk ke alat tu. Kalau mereka buat tu memang mereka tak bubuh bius lah tuan. Okay, dia kalau jenis macam ni, biasanya orang tu sedap. Kalau dia nak bius pun dia bius sikit dekat kawasan yang dia nak cucuk kat paha atau lengan tu. Nak bagi tak sakit cucuk. Tapi masuk dalam badan tu, patient tu sedap je. Patient cakap kata sedap sampai dia macam merasa macam payah nak bernafas lah waktu dia sampai dekat bahagian dada kan. Nak masuk kot jantung tu dia kata memang terasa sungguh lah dia kata.
Itulah pasien memang sedap. Dia buat ubat sikit dekat tempat nak cucuk bawa masuk dawai tu je lah. Tu baru ni pun saya ada tengok kat prosedur macam tu. Cuma yang ni dia buat untuk apa? Yang ni dia pergi sampai ke saudara ke otak tu. Yang ada makcik seorang tu. Tak pasti mungkin lepas syak stroke ke apa kan. Jadi ni lah dia buat prosedur lebih kurang macam ni. Cucuk kat paha kanan dia. Masuk. Dia tak pergi ke jantung tapi dia naik ke kawasan otak. Dan dia panggil apa? Ada karotid apa semua tu kan. Okay, jadi masuk kawasan tu kemudian dia akan inject dye. Dan dye tu betul nanti dia akan scan nampak lah awak darah otak tu kalau ada sumbat ke pecah ke apa ke. Dia akan nampak. Jadi proses tu lebih kurang kan, cuma apa berbeza tujuan. Ada tujuan untuk rawat, ada tujuan untuk diagnosis. Okay, ni satu apa gambar. Dia tunjuk. Inilah contoh lubang macam ni. Yang ni data ventricle, ventricular septal defect. Okay. Jadi kawasan ni lah. Berlubang maksudnya tak berlubang. Okay, kemudian satu lagi yang berkait dengan right to left. Okay, tadi kiri ke kanan. Ini kanan ke kiri. Okay, kanan ke kiri ni dia ada beberapa jenis. Ada satu ni yang famous. Dia panggil tetralogy of Fallot. Okay, tetralogy of Fallot ni. Tetra tu maksudnya 4. Okay. Ataupun dia panggil TOF ataupun TOF. Okay, jadi tetralogy ni dia penyebab utama cyanotic. Cyanotic dalam cyanosis dalam masalah jantung yang congenital. Okay, apa itu cyanosis? Cyanosis itu jadi biru. Sakit tu jadi biru. Nampak biru habis badan dia. Okay, dia ada tetra tu maksudnya 4. Dalam masalah ni biasanya ada 4 masalah sekaligus. Okay, dia senaraikan kat sini. Yang pertama VSD, ventricular septal defect. Maksudnya dia ada berlubang dekat ventricle. Okay, kemudian yang kedua ventricle kanan itu dia punya outflow dia tu ada macam sumbatan. Okay, ataupun kalau tak sumbat pun dia penyempitan. Maksudnya dia tak boleh nak lalu dengan baik. Okay, kemudian dia ada overriding of the VSD by the aorta. Okay, maksudnya ruang atau masalah VSD itu dia akan mengganggu ataupun berkait dengan aorta. Kemudian dia akan ada right ventricular hypertrophy. Okay, jadi ventricle kanan dia akan menebal. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Ni yang klasik. Klasik ni maksudnya yang standard dan lengkap 4 syarat. Kita tengok dia ada ni tebal, hypertrophy, ventricle kanan dia tebal. Okay, kemudian dia ada ni VSD, ventricle berlubang. Okay, kemudian dia ada apa lagi? Apa tadi 4 tadi? Overriding. Okay, penyumbatan ataupun ni lah laluan darah tu jadi tak normal. Okay, macam ni. Okay, kita tengok dia apa right ventricular dia. Okay, kalau biasanya apa yang kiri akan masuk ke kanan. Okay, sebab apa? Sebab biasanya tekanan dekat kiri lagi kuat. Okay, tekanan dekat kiri lagi kuat. Okay. Sebab apa tekanan kiri lagi kuat? Macam yang sebut tadi lah, dia kena pangkal seluruh tubuh. Okay, tapi dalam kes ni disebabkan ventricle kanan dia kan tebal. Jadi dalam kes ni dia jadi ada pump kuat. Jadi bukan yang kiri ke kanan, jadi kanan yang ke kiri. Sebab dia lagi kuat. Okay, jadi apa masalahnya bila kanan ke kiri? Okay, kalau kiri ke kanan tak ada masalah sangat. Kalau tak serius. Sebab apa? Sebab kiri tu kan darah oksigen. Kiri darah bawa oksigen. Jadi kalau bawa oksigen pergi ke tak ada oksigen, tak ada masalah lah sebab
dia tak masuk ke tak ada oksigen, dia pergi ke baru, dia akan ikut proses ambil oksigen semua balik. Tapi dalam kes ni, darah kanan ni memang darah yang masih rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida. Dia tak proses lagi. Dia nak proses, dia kena pergi ke sini. Kena pergi ke pulmonary trunk. Ataupun inilah vessel saudara yang pergi ke paru-paru. Okay, jadi sebelum dia tak sempat pergi, dia dah masuk ke kiri. Kiri pula pam pergi ke seluruh tubuh. Jadi dia duk pam darah yang kurang oksigen dan tinggi karbon dioksida. Okay, dan darah tu biasanya warna dia agak kebiruan. Jadi pesakit itu pun jadi warna kebiruan, cyanosis. Jadi bayi-bayi yang baru lahir ada benda ni, kadang-kadang kita nampak lah warna biru dia tu. Okay, dan penyakit ni, kalau kena TOF ni, rawatan dia sangat kompleks lah. Perlu buat, kita kata dia ada step. Bedah kali pertama untuk settle ni dulu, untuk repair yang ni. Kemudian bedah lagi untuk repair yang lain pula. Okay, dia ada langkah dia. Dia kurang oksigen, tapi apa punca kurang oksigen? Salah satu dia yang ni lah. Sebabnya dia dapat darah yang tak diproses. Okay. Hypertrophy tu apa? Hypertrophy. Hypertrophy ni dulu tajuk dalam tajuk awal-awal dulu, sel adaptasi. Hypertrophy, sel dia jadi besar. Jadi besar sebab dia nak kena tanggung kerja yang banyak. Okay. Contoh yang saya sebut tadi lah, orang pergi gym. Selalunya kita buat kerja biasa aja, angkat barang sikit-sikit, menulis, menaik, tekan itu, tekan ini, kerja biasa. Jadi otot standard. Tapi bila pergi gym, kita buat beban yang lebih. Jadi otot nak tanggung beban yang lebih ni, dia kena tumbuh bagi besar otot tu, baru dia boleh cover. Jadi benda yang sama berlaku pada jantung. Okay, hypertrophy ni mudah kata jadi besar, jadi tebal lah. Kalau orang buat gym tu okey lah, nampak tegap, nampak sado. Tapi untuk jantung, itu bukan sesuatu yang baik lah. Okay. Jadi dia menebal pun hypertrophy jugalah, yang menebal dekat jantung kanan tu. Sebab kan ada. Ya, kita panggil hypertrophy. Okay. Dia boleh jadi kat kanan, boleh jadi kat kiri. Tapi dalam kebanyakan kes, kiri lah kan. Yang kebanyakan penyakit jantung, kiri. Tapi dalam penyakit-penyakit yang macam ni, yang kita bincang ni, macam tetralogi ni, dia boleh dia boleh kena pada bahagian kanan juga. Okey, kemudian ischemic heart disease. Okey, ini kita pernah sebut ischemic daripada ischemia. Okey, ischemia maksudnya kurang ataupun tiada aliran darah ataupun bekalan darah pada suatu organ ataupun tisu. Okey. Jadi biasanya sebab tersumbat oleh bahan tertentu ataupun dia jadi sempit. Dia mengecut, contohnya wak darah tiba-tiba mengecut kuat, dia sempit, jadi iskemik lah. Jadi bermula dengan iskemia, iaitu kurang aliran darah. Kemudian dia jadi hypoxia. Hypoxia itu ialah hypooksigen. Okay, kurang oksigen. Bila kurang oksigen maka jadi nekrosis, iaitu sel mati. Okay, jadi dalam masalah ischemic heart disease ataupun sakit penyakit jantung iskemia, dia kata ada satu istilah yang umum yang merangkumi beberapa masalah atau sindrom yang disebabkan oleh iskemia pada myokardium. Okay, myo itu otot, kardium itu jantung, pada otot jantung. Okay. Iaitu bila mana tersumbat ataupun terhalang bekalan darah, dia akan menjejaskan oksigen dan nutrien. Yang selalu kita sebutlah, tak dapat darah berarti tak dapat oksigen dan nutrien.
kemudian tak boleh keluarkan, tak ada aliran darah, berarti tak boleh keluarkan karbon dioksida dan tak boleh keluarkan sisa nutrien. Jadi dua ni dia punya peran utama dia. Okey. Dia kata dalam lebih daripada 90% kes, dia kata ischemic heart disease ini adalah kesan daripada kurangnya aliran darah pada coronary blood flow, iaitu inilah saudara yang supply jantung. Okey, maksudnya jantung walaupun dia pam darah tapi dia tak ambil oksigen dan nutrien dari darah yang depan tu, dia akan ada saudara cabang dari aorta semua tu keluar dan bagi oksigen dekat dia. Okay, jadi bekalan salur darah yang inilah yang tersumbat. Kalau pernah kita dengarkan istilah tersumbat 50%, 70%, 90%, itu biasanya merujuk kepada sumbatan pada kita panggil coronary artery, arteri coronary ataupun arteri jantung. Okey. Okey, antara kesan dia yang utama, okey, dia boleh jadi angina pectoris. Okey, angina tu maksudnya sakit, pectoris ni maksudnya dada. Jadi terjemah literal dia adalah chest pain, sakit dada. Selalu kita dengar orang sakit jantung, dia mai rasa sakit macam mencucuk dekat dada, kadang dia pergi ke leher ataupun lengan atau bahu bahagian kiri. Okay, itu ciri-ciri asas untuk masalah jantung. Okay, dia kata iskemia yang menyebabkan pain ini adalah iskemia yang menyebabkan sel terjejas tapi tak menyebabkan sel jantung tu mati. Okay. Dia kata dia menyebabkan sakit tapi tidak cukup untuk menyebabkan kematian sel jantung. Okay. Kemudian kiranya kalau sakit dada ni dan tak jadi apa-apa, kira selamat lagi lah. Bukan maksudnya bagus, tapi maksudnya dia bernasib baik. Kalau sakit jantung ataupun sakit dada, terus pergi cek dan dapat rawatan dan selesai, okey, alhamdulillah. Kalau dia ada peluang kedua lah. Okey, maksudnya tak terlalu teruk. Okay, tapi kalau dia makin teruk, dia boleh jadi myocardial infarction. Okay, infarction ni berarti dia benda yang sama aja, iaitu tersumbat saudara, kemudian tak dapat oksigen dan nutrien dan dia mati. Dia nekrosis. Jadi nekrosis tu secara keseluruhan tu kita panggil infarction. Okey. Okey, kemudian dia juga boleh jadi chronic ischemic heart disease. Okey. Dan juga congestive heart failure. Okey, ini penyakit tambahan lah yang boleh berlaku dengan sebab tadi. Sebab mungkin tak rawat ataupun rawatan tak cukup berkesan. Okey. Dia boleh jadi myocardial yang acute. Okay, ini kesan-kesan dia lah. Dan yang paling teruk ialah SCD, iaitu sudden cardiac death. Okay, kematian mengejut disebabkan masalah jantung. Okay, dia kata kat sini dia berlaku dengan sebab kesan daripada infarction tadi. Tapi biasanya yang menyebabkan kematian ni ialah arrhythmia. Okay, dan benda tu berlaku tanpa kematian sel ataupun nekrosis. Okay, jadi kalau kematian sel tu sendiri boleh menyebabkan mati mengejut, itu satu. Jadi dia berkaitlah dengan iskemia semua tadi, ataupun arrhythmia yang tak melibatkan iskemia. Arrhythmia ni apa maksud dia? Okey, arrhythmia ni berarti rhythm, ritma. Bahasa Melayu kita panggil ritma. Apa dia?
Bukan. Dia sebenarnya rhythm. Rhythm tu dia ritmia ataupun ni semua sekali tu berarti rhythm. Rentak ataupun corak atau pattern. Jadi kalau pernah tengok ECG. ECG dia ada gelombang PQRST. Maksudnya jantung kita ni ada satu pattern pergerakan elektrik ataupun saraf yang khusus. Tak boleh lari dari pattern yang ECG yang normal tu. Jadi kalau lari dia akan berarti ada masalah. Jadi dalam kes aritmia ni ini kat depan ni berarti tidak ataupun tiada. Jadi aritmia dalam penyakit ni dia panggil dia lari ataupun dia hilang rentak yang normal tu. Dia ada yang rentak yang bermasalah ni ada beberapa jenis, tapi yang basic dia ada 3. Satu, rentak terlalu laju, kita panggil tachycardia. Kemudian rentak terlalu perlahan, kita panggil bradycardia. Kemudian rentak yang terabang, tak ada pattern yang seragam. Kalau tadi tu laju saja, ini perlahan saja. Yang ni dia macam terabang, campur aduk. Jadi yang ni kita panggil arrhythmia. Dia jadi terabak tu dia punya aliran pam darah, elektrik, jantung semua lari habis dah. Yang ni dia jadi tak betul dan boleh menyebabkan kematian kejut lah. Ini contoh. Dalam gambar ni dia bagi contoh macam mana boleh berlaku, dia panggil acute coronary syndrome ataupun ACS. Acute coronary syndrome ni berarti berlaku sumbatan pada arteri koronari ataupun arteri jantung secara acute, secara mendadak, secara mengejut. Ini yang normal. Kemudian mungkin ada luka ke apa, kemudian berlaku penyembuhan dengan cara macam ni, atherosclerotic plaque. Ada yang menyebabkan plaque disruption, kemudian menyebabkan trombos sikit saja, ataupun kadang dia tak trombos sikit, dia jadi trombos banyak. Yang ni sumbat hampir 100% lah. Ataupun kalau satu cara lagi dia tak ada trombos, tapi dia menghealing, dia healing, bukan healing relax tu healing sembuh. Jadi healing sembuh kan kita kata dia banyak pakai fiber, fibrosis. Cuma dalam kes sel darah ni dia selain fiber dia ada juga sel-sel lemak lah, apa benda, macam-macam jenis lemak, lipid, kemudian sel-sel imuniti pun ada juga. Jadi dia tebal, jadi lubang tengah kecil ya. Jadi itulah semua ni punca-punca iskemia lah. Ini cerita pasal detail angina pectoris. Tak apalah yang kita dah bincang tadi. Ini dia tunjuk macam mana berlaku infarction, iaitu nekrosis, kematian tisu ataupun otak jantung. Dengar ni. Daripada ayuta ni, nampak yang kelabu ni, itu origin dapat asal usul cabang awal untuk coronary artery. Dia ada yang pergi ke sini, ini pun coronary artery juga. Yang ni yang pergi kanan, ni yang pergi kiri. Kita tengok kat situ, sini ada thrombus, ada sumbatan. Jadi bila dia tersumbat kat sini, berarti kawasan yang selepas sumbat ni semua tak dapat bekalan oksigen dan nutrien lah. Ditanda dalam bulat ni. Jadi kawasan ni kawasan yang tengah hadapi masalah. Dia panggil ini zone of perfusion, area at risk, kawasan yang berisiko. Jadi kalau tak rawat segera, kawasan ni yang akan terjejas. Kemudian dia tengok macam mana proses dia. Ini dia jadi pucat, dia dah mati. Completed infarct involving nearly the entire area at risk. Dia
boleh katakan infak ataupun nekrosis kematian sel yang secara lengkap dah komplit, melibatkan kawasan yang berisiko tadilah. Kemudian kita tengok dari satu sudut lain, ada bagi cross section. Okey, ini kawasan arteri yang tersumbat tadi. Ini kawasan yang berisiko. Kemudian ini kawasan awal yang akan mati, zone of necrosis. Okey, nekrosis kawasan ini dulu. Okey, kalau biak lagi tak rawat, okey, nekrosis itu akan merebak lah, jadi mati semua ni. Okey, apa masalah dia kalau mati? Kalau mati berarti dia tak boleh nak pump lah. Dan dia otot ni pump. Kalau mati tak boleh pump. Tak boleh pump, macam mana nak hantar darah ke seluruh tubuh. Jadi sebab tu dia mati. Okey. Ini semua huraian-huraian dia, gambar rajah dia. Okey, ni ada gambar dia. Okey, nampak tak ni? Ni merah ni yang normal lah ni. Okay, ni yang kawasan yang mati ni. Yang mati teruk ni hitam dah. Lebih kurang, kalau kaki tangan tu orang panggil gangrene lah. Okay, tapi ni dia macam tu lah, nekrosis juga. Dia dah rosak lah, tak boleh nak pump lah. Okay. Ini pun contoh juga infarction lah. Ini dia tadi kawasan luar tadi, ni kawasan dalam. Okay, kenapa berbeza? Sebabnya semuanya bergantung pada arteri mana yang tersumbat. Okay, setiap kawasan jantung dia ada arteri tertentu yang supply. Okay, jadi kalau arteri ni rosak, kawasan tu lah yang rosak. Okay, jadi yang ni arteri lain yang tersumbat, maka kawasan yang dia supply semua rosak lah. Okay, ni sekadar tambahan lah. Kalau biasa baca result makmal tu, kalau ke jantung ni dia akan tengok benda-benda ni lah, troponin 1, CKMB dengan myoglobin. Okay, kalau ni contoh nak tahu bahan mana yang tinggi bila berlaku sakit dada. Okay, kalau tengok tu, ni jam selepas sakit dada, maksudnya sini start sakit, ni dia punya jam dia. Okay, dalam 4 jam pertama, yang paling tinggi yang warna merah, iaitu myoglobin. Okay, bacaan myoglobin akan paling tinggi. Kemudian yang kedua CKMB, kemudian myoglobin. Bukan apa, troponin. Okay, kemudian dalam tempoh antara 4 ni, 4 ke 20 jam, okay, CKMB akan tinggi dulu. Okay, kemudian troponin, kemudian myoglobin. Okay, kemudian lepas dalam 24 jam, lepas 20 jam hingga 40 jam, yang paling tinggi ialah troponin 1 paling tinggi. Kemudian CKMB, kemudian myoglobin dah rendah balik. Okay, jadi makin lama makin hilanglah bacaan benda ni. Jadi kalau sakit dada tu biasanya akan terus buat test untuk tengok 3 bahan ni. Jadi benda ni untuk sahkanlah sakit dada tu sebab sebab jantung atau sebab lain. Apa dia? Troponin tu yang akan macam tinggi dalam 24 selepas 24 jam pun dia masih lagi. Ya. Dia tengok rajah ni. Dia ada graf dia ni. Okey. Jadi dia ikut jam lah. Jam yang awal ni bahan lain yang tinggi. Kemudian jam yang seterusnya CKMB tinggi. Kemudian jam yang seterusnya troponin tinggi. Okay. Ini gambar-gambar contoh ni lah. Contoh infarction lah apa semua ni. Kita tengok tu sampai tahap tu kadang dia ada rupture. Dia tunjuk A sampai C ni dia tak ada rupture. Rupture maksudnya memang pecah. Macam terbuka, terbelah tu macam luka. Ni luka. Ni terputih, terkoyak.
Okay, sebab apa jadi macam ni? Sebab sel tu dah mati. Dah mati dia dah tak kuat. Dah mati tak kuat dia jadi terkoyak, terputus, terbelah semua boleh jadi. Okay, ni aritmia yang kita sebut tadi lah. Aritmia. Dia kata rhythm ataupun rentak ritma dia tu bermasalah. Sama ada disebabkan SA node berproblem. Okay. Ataupun bahagian-bahagian saraf yang lain lah. Jadi tak perlu tahu detail ni, cuma tahu aritmia ni berarti rentak jantung tu tak normal. Kejap laju, kejap perlahan, kejap kuat, kejap rendah, kejap lemah. Okay. Hypertensive heart disease. Ini dia apa? Sakit jantung yang melibatkan hypertension. Tapi kalau hypertension yang lain tu biasanya dia ada sebab-sebab lain lah. Tapi ini special sebabnya dia berkait dengan jantung. Ini rajah yang meringkaskan proses tadi lah. Bermula dengan masalah coronary artery, kemudian iskemia ataupun ada plaque ataupun ada thrombosis, kemudian berlaku infarction, kemudian jadi kronik, kemudian tersumbat dan sebagainya, kemudian kematian mengejut lah. Okey, tak apa yang ni. Ini yang copulmonal tadi yang kita sebut tadi. Copulmonal consists of right ventricular hypertrophy. Okay, ini yang jantung ventrikel kanan dia jadi tebal, hypertrophy, dan dia dilate. Dilate ni dia mengembang lah, mengembang ataupun meluas. Okay, dan dia ada kegagalan jantung kanan disebabkan oleh pulmonary hypertension. Okay, hypertension pada kawasan paru-paru. Yang mana dia disebabkan oleh primary. Primary ni penyakit asal dia lah. Okay, penyakit asal tu berlaku pada parenchyma. Parenchyma ni mudah kata isi lah ataupun tisu-tisu utama pada paru-paru ataupun pada dia punya salur darah. Okay, jadi apa-apa masalah pada paru-paru, sama ada pada tisu paru-paru ataupun salur darah paru-paru, semua tu boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Okay, dan beban tu akan ditolak ke belakang, iaitu kena pada jantung kanan. Okay, jantung kanan akan menanggung dan jadi tebal. Jadi tebal, jadi hypertrophy. Okay, kemudian masalah yang berkait dengan valve, valvular ataupun valve, iaitu injap jantung. Okay, kita ada 4 injap. Ada 4 injap, dipanggil aortic. Aortic, kemudian pulmonary valve. Okay, kemudian kita ada juga tricuspid ataupun dan juga bicuspid ataupun mitral. Okay, dia ada banyak jenis valve disease ni. Dia ada degenerative, maksudnya dia merosak lah, dia jadi rosak. Dia jadi rosak. Okay, ataupun ada lagi rheumatic. Okay, tadi tu dia merosak, maksudnya dia macam tisu tu sendiri yang problem. Okay, yang kedua ni rheumatic. Rheumatic ni berarti dia kena serangan imuniti. Okay, yang ni dia agak unik sebabnya imuniti asalnya dia tak serang pun injak jantung kita ni. Okay, tapi ada kuman tertentu, dia sebut kat sini sebagai grup A beta hemolytic streptococcal infection.
iaitu jangkitan kuman ataupun bakteria grup A, iaitu jenis beta hemolytic streptococcus. Kerana ada sejenis kuman ni lah, ada sejenis kuman ni ataupun bakteria ni, kalau kita kena kuman ini, kita boleh kena rheumatic valvular disease. Sebab apa jadi macam tu? Kenapa yang masuk tu kuman tapi yang kena serang tu jantung? Uniknya di sini ialah kuman ini dia punya struktur ataupun rupa design dia tu hampir sama dengan struktur jantung ataupun injap jantung. Jadi yang masuk tu kuman immunity sebelum ni dia okey je dengan injap jantung. Okey. Tapi disebabkan sebahagian daripada rupa ataupun struktur kuman tu sama dengan sebahagian rupa atau struktur injap, jadi immunity dia masuk-masuk dengan ini musuh, jadi kita buat senjata lah, buat antibody lah apa semua. Okay, jadi dia buat ikut design kuman tu. Kemudian rupanya design kuman tu ada yang sama dengan design injap. Jadi immunity ni dia kan bergerak merata seluruh tubuh, antibody tu. Jadi selain dia serang struktur itu pada kuman, dia serang juga struktur yang sama itu pada injap. Okay, jadi injap tu akan jadi radang lah. Dia akan jadi radang dan menyebabkan penyakit lah. Biasanya dia akan panggil demam rheumatic ataupun rheumatic fever. Okay. Kalau tengok ni pathogenesis, iaitu macam mana dia boleh berlaku. Dia kata antibody ni dia sebenarnya against group A, streptococcus. Dia nak melawan molekul yang ada pada streptococcus yang grup A ni, tapi dia berlaku cross reaction, iaitu tindak balas secara bersilang dengan host tu inilah tuan badan, iaitu badan kita, myocardial antigen. Jadi ada antigen atau struktur dekat injap tu sama dengan struktur kuman tu. Jadi dia immunity ni dia tengok struktur sama, dia serang je lah. Itu saya tahu dia. Okay, ini contoh injak yang dah terkena ni lah, serangan immunity. Dia jadi rosak lah. Okay, infective endocarditis. Yang ni jangkitan kuman pada endokardium dengan sebab bakteria. Okay, ada bakteria yang masuk dalam badan dan dia pergi pergi kawasan jantung dan menyebabkan berlaku macam tumbuh satu tisu dekat kawasan injap tu. Okay, kalau tengok kat sini dia kata infective endocarditis ataupun radang endokardium jangkitan. Dia kata satu jangkitan kuman yang melibatkan injak jantung ataupun endokardium, otot jantung, yang menyebabkan berlaku vegetation. Vegetation ni yang kata macam ada tumbuh satu tisu tu. Okay, yang mana dalam vegetation tu dia ada thrombotic debris, dia ada bahan-bahan trombosis, kemudian dia ada organism. Organism tu maksudnya ada kuman tu sendirilah. Okay, dan biasanya melibatkan kerosakan tisu jantung itu. Okay, ini semua benda yang merosakkan jantung. Okay, ini dia bagi contoh lah. Ini kalau rheumatic. Dan rheumatic macam ni. Dia serang macam tu. Dia ada pattern dia. Yang ni IE ya, infective endocarditis. Okay, kemudian yang ni dipanggil non-bacterial thrombotic endocarditis. Yang ni dia tak melibatkan bakteria. Okay, kemudian ni LSE, Lemon Sachs endocarditis. Ini contoh tambahan lah. Okay, yang paling penting yang kita tahu tentang dua ni lah, rheumatic dengan infective endocarditis.
Ya, ada juga vegetation ataupun tumbuh benda yang bukan disebabkan jangkitan. Okay, tapi yang ini disebabkan dia kata ada trombi yang melekat dekat situ. Trombi itu mungkin dari tempat lain. Trombi itu trombus darah beku. Dia mai dari tempat lain, tiba-tiba dia melekat dekat jantung ataupun injak jantung. Okey, ni contoh lah. Contoh tu ada darah beku yang melekat dekat injak. Nampak berdarah sebab dia memang darah beku. Dia bukan pertumbuhan, tapi dia cuma darah beku yang tersekat di situ. Macam tu. Ya. Kalau sebut ketumbuhan tu kita masukkan sel tak betul yang tumbuh. Buat semua tu kan, itu bak lain, itu bak neoplasm. Tapi yang ni dia tumbuh, tapi sekadar tumbuh benda, bukannya sel tak normal ke apa, tapi lebih kepada bahan-bahan macam darah beku ataupun kuman tu sendiri, okay? Ataupun bahan-bahan apa yang healing process, benda-benda tu semualah. Dia bukan ketumbuhan dengan maksud tumor tu. Sebab tu dia panggil apa, term yang sebenarnya ialah vegetation. Vegetate ni asalnya memang maksud dia tumbuh. Dan dia, itulah kita nak terjemah. Ketumbuhan dah jadi bertindan. Kita mungkin boleh panggil penumbuhan ke, ataupun penumpukan ke. Yang penting maksudnya ada ni lah, ada sesuatu kat situ. Okay, kemudian apa dia? Benda asing yang tumbuh. Macam tu. Bukan benda asing sebab dia daripada dalam badan juga kan. Panggil ni lah, nak senang kita ambil istilah tu, melayukan jadi vegetasi. Vegetation, melayukan jadi vegetasi. Okay. Kalau nak terjemah juga, tak boleh terjemah ketumbuhan tapi mungkin boleh terjemah penumbuhan. Okay. Ini beberapa penyakit jantung yang lain. Okay, dilated cardiomyopathy. Ini jantung jadi dilate. Dilate tu maksudnya mengembang lah. Okay. Ada banyak jenis kat sini. Okay, dapat ini. Wan, Ya. semua penyakit ni kena ingat usia dia lah ya. Untuk belajar ni mungkin banyak, nampak macam banyak lah juga kan, tapi untuk exam tak banyak sangat lah. Ambil yang penting-penting macam macam apa tadi, ischemic kan, infection semua tu penting. Lepas tu jantung lubang penting. Kemudian apa tu, heart failure, yang basic-basic tu lah. Okay. Dan myocarditis, ni radang otot jantung. Yang lain, okay, perikardium, ini masalah perikardium. Tadi jantung, ini selaput jantung. Okay, yang ni kita dah sebut sikit tadi, antaranya pericardial effusion. Tadi kita sebut air boleh masuk dalam selaput jantung. Okay, kalau masuk air dalam selaput jantung, kita panggil pericardial effusion. Okay, ataupun effusive pericardium. Jantung boleh bengkak. Dia macam ni apa? Selaput ni dia balut jantung. Okay, dia balut jantung dan dia ada ruang dalam dia. Dia macam selalu nak mudah faham, kita kata ambil balon, kemudian kita tumbuk balon tu sedalam-dalamnya. Bukan tumbuk mengejut, maksudnya tumbuk perlahan-lahan. Jadi balon tu akan membaluti lengan penumbuk kita kan. Okay. Jadi perikardium macam tu lah sifat dia. Dia bukan selaput yang sekeping, tapi dia double layer macam balon yang kita tumbuk ke dalam, tekan ke dalam, jadi dia akan ada double layer balon. Jadi bila sebut double layer berarti ada ruang kosong lah antara tu. Jadi perikardium macam tu. Pleura pun sama. Yang
selaput paru-paru tu. Okey, jadi ruang antara double layer tu lah sebenarnya tempat berkumpulnya cecair dalam kes effusion. Kalau kata pleura effusion, cecair dalam pleura. Dan kalau pericardial effusion, cecair dalam selaput jantung antara dua lapisan tadi. Okey, itu satu. Kemudian kalau effusion ni cecair. Kalau hem berarti darah. Kalau darah maksudnya dia bukan cecair biasalah, dia ada darah dalam tu. Mungkin ada trauma, ada luka atau apa-apa. Jadi darah masuk dalam perikardium. Kemudian perikarditis, inflamasi atau radang perikardium. Kemudian cardiac tumor. Okey, tumor jantung. Dia ada banyak jenis jugalah. Myxoma, rhabdomyoma. Okey. Kemudian kanser. Sama lah, dia pun boleh ada kanser jantung juga. Okay, tu saja. Kemudian cardiac transplantation, transplant jantung. Okay, ikut ni, saya tengok yang ni dia kata sebenarnya. Sebab hari tu ada kes berjaya buatlah benda tu. Dia pakai jantung babi. Sebabnya apa, dia nak cari buat transplant pakai jantung manusia betul. Manusia yang hidup, mana ada yang nak derma jantung. Dan kalau orang yang dah mati, takut tak sempat nak ambil jantung dia yang fresh tu. Jadi dia cari alternatif gula jantung tu. Okay, dia kata kat sini, walaupun inilah proses atau usaha untuk transplant jantung tu banyak dilakukan, tapi dia mempunyai mortality. Mortality ni maksudnya kematian. Okay, kematian dalam tempoh 1 tahun ialah 50%. Maksudnya dalam 50% yang buat pindah jantung ni, dia mati dalam tempoh setahun selepas pindah jantung. Maksudnya tak berapa berjaya lah. Maksudnya dalam 50%, separuh daripada pindah jantung ni, dia akan mati. Okay, dan kurang daripada 10%, sakit tu boleh survive sampai 5 tahun. Okay, maksudnya tak ramai lah yang boleh hidup sampai 5 tahun selepas transplant tu. Oh, yang pakai jantung kiri tu? Bukan jantung palsu semua tu. Ini pindah jantung betul, jantung manusia. Oh, walaupun 5 tahun je lebih kurang. Mungkin ada yang lebih tapi sikit sangat lah ya. Dia kata tadi 50% mati dalam tempoh setahun. Kemudian kurang dari 10% mati dalam 5 tahun. Jadi mungkin 1% ataupun 0.1% hidup sampai 10 tahun. Kena cek balik lah statistik tu. Okay. Jadi dia nak tunjuk bahawa tak berapa berjaya lah. Boleh cuba buat tapi tak ada jaminan lah boleh hidup sampai inilah macam orang yang normal ni. Okay, dia kata antara sebab utama kenapa benda ni gagal ataupun berlaku kematian ialah berlaku acute cardiac rejection. Okay, ingat lagi kita belajar itu hypersensitivity. Dia ada bincang pasal allograph, autograph, semua tu kan. Okay, jadi semua tu bila ambil jantung orang berarti antigen tak sama. Bila antigen tak sama, immunity akan reject lah. Okay. Sebab dia kata itu bukan yang macam dulu tu, tak sama. Jadi dia cuba, sebab macam benda asing jugalah, dia cuba. Ya, walaupun jantung, tapi struktur antigen tak sama. Jadi dia akan anggap musuh dan akan reject lah. Jadi immunity akan sentiasa serang jantung baru tu. Jadi tak boleh nak fungsi dengan baik. Okay, ini rejectionnya yang pertama. Dan yang kedua dia kata allograph arteriopathy. Okay, ini satu masalah.
dari segi apa ni, kita kata apa, salur darah ataupun arteri yang berkait dengan jantung tu jadi tak normal. Kita tengok ni dia kata berlaku stenosing. Stenosing ni maksudnya penyempitan. Arteri tu dia pelan-pelan dia menyempit. Dia proliferate, maksudnya jadi macam tumbuh banyak. So bila tumbuh banyak jadi sempit. Dan bila sempit dia jadi sumbat, menyebabkan iskemik. Jadi sama ada yang mati pindah jantung ni sama ada imuniti pergi serang ataupun saudara coronary artery itu sendiri yang bermasalah, akhirnya sempit dan sumbat, maka dia jadi sama macam kes ischemic heart disease tadi. Dia akan menyebabkan tak cukup dengan apa dia? sumbat dengan penyempitan. Dia tengoklah kelajuannya. Biasa kalau dia perlahan-lahan tu berarti dia akan sempit dululah. Sempit sampai tahap dia dah paling maksimum, dia tersumbat tu lah. Tersumbat tu dah tak boleh lalu, maka inilah kita kata dia jadi kematian. Proses kematian tu sama macam kes ischemic heart disease tadi, yang tersumbat tadi tu. Berlaku necrosis, infarction, sama macam tadi. Dia kata walaupun masalah ni berlaku, maksudnya inilah kadar survive tu tak terlalu lama, tapi dia kata masih penerimaan tu masih okey lah. Maksudnya masih ramai yang pilih untuk buat benda ni. Nak tunggu jantung pun lama kan tuan? Nak apa? Kan kalau nak tunggu jantung baru pun lama juga kan? Ya. Yang payah dapat lah yang cakap tadi lah, siapa yang hidup ni, siapa yang nak bagi jantung ke orang. Kalau bagi buah pinggang, hati tu boleh gagah lagi lah. Takkan kita bagi jantung kita ke orang, betul kita pakai jantung plastik, jantung palsu atau jantung babi kan. Kalau kita orang mati, jantung dia boleh tahan beberapa satu tempoh yang tak terlalu panjang. Jadi tengoklah kalau sempat dapat lepas mati tu okey. Bila dah lama jantung pun dah rosak, dah tak boleh guna juga. Okey, itu saja mengenai jantung. Tapi kalau orang dah mati, dah meninggal tu kan, apa ni tuan, boleh guna ke jantung dia? Okey, dia sebab dia kata jantung apa dia boleh tahan sat je. Sat je check berapa minit. Betul ke yang orang tu bawa dengan helikopter, bawa dalam box ice box? Yang tu lah tu. Itu kalau dah bola ais tu berarti sempat ambil. Ini maksudnya contoh aksiden kan tahu nak tunggu ambulan tu. Yang tu tak sempat. Ya kalau tak sampai lagi ambulan pun siapa yang nak ambil jantung kan? Okey. Saya tengok tempoh dah. Okey, dia kata dalam 5 minit gitulah. Dari waktu kematian? Maksudnya dah tak tak ada nak bagi. So laganya kena cepat betul lah, ataupun yang lebih praktikalnya sebenarnya bukannya ambil waktu aksiden. Yang apa duduk dalam wad tu. Nak duduk dalam hospital tu mati tu lala tu lala tu jugalah ambil jantung. Tapi dia tak design untuk derma organ, tak boleh kan? Sebab kat luar ada isi borang untuk derma organ sekiranya kata kami meninggal dunia kan. Tu nak tanya kalau misalnya jantung tak boleh bagi, kalau mata ke
Organ lain hak boleh lama tu mungkin dia berbagi lah kot. Itulah. Kalau mereka akan tengok lah bahagian mana yang boleh guna. Sebab ada yang cepat rosak, tak boleh guna. Saya check beberapa sumber kata itulah sekitar beberapa minit je lah, tak lama pun. Jadi kalau paling ideal tu kalau kata nak derma jantung tu buat orang yang sakit dalam wad tu lah. Kena kalau kata apa, istilah medik yang dipanggil terminal ill, penyakit hujung dah. Terminal ni hujung, penyakit hujung-hujung nak. Maksudnya biasanya orang tu dah kalau ikut ramalan doktor tu dah tak lama. Jadi kalau dia memang sign atau wasiat untuk derma tu, kena akan ada orang yang standby lah untuk ambil organ tu. Salah satu dia kalau misalnya kita brain dead, hati otak tu lepas tu kita benarkan lah untuk orang ambil organ kita lah. Itulah memang ada benda tu, dan semua kat Malaysia benda tu tak terlalu meluas. Ada tapi tak ramai dan kurang lah banding dengan Eropah Barat tu. Tapi kena sihat lah kan. Maksudnya orang tu mesti dia akan ambil. Dia pun akan tengok lah rekod semua kan. Baru dia ambil kan. Kalau nak ambil jantung mestilah orang tu bukan sakit jantung. Kan orang hadut tunggu tu dia boleh hidup lagi kan. Lepas tu dapat jantung derma, orang hak sakit jantung lagi teruk dari dia. Bubuh-bubuh tu mati tu. Ya kan. Macam tu lah cerita jantung. Tapi tak salah kan tuan, kita derma tu kan. Kalau cerita bab hukum salah tak salah ni memang ada banyak pendapat lah. Pendapat lama-lama ni yang dulu-dulu banyak tak bagi. Tapi pendapat yang moden ni kebanyakannya bagi je. Jadi lah kita kata ikut kita lah. Kalau tak mau bagi, sebab tak mau bagi ataupun sebab ada ulama kata tak boleh, itu hak kita lah. Ataupun kita nak bagi dan kita ikut pendapat ulama yang kata boleh, itu pun hak kita. Okay. Ada pentanggahan tapi bolehlah ikut mana yang kita sendiri rasa terbaik. Mereka ni bukanlah sengaja kata kita orang-orang kena ikut fatwa apa semua. Tapi dalam kebanyakan hukum kan dia ada banyak pendapat dan dua-dua pendapat tu kadang ada hujah. Jadi nak paksa orang ikut mana-mana pendapat tu tak boleh lah. Kecuali kalau satu tempat atau negara tu dah tetapkan satu mazhab tertentu tu, dan tak boleh nak buat apa lah. Okay, dah bawa soalan lagi tak? Untuk jantung 4 tadi tu lah kan. Kalau boleh ingat yang jantung berlubang, lepas tu iskemik, infection dengan kegagalan, lepas tu radang jantung 5. Okay, kalau nara yang penting bagi saya penting awal tadi jantung lubang kan, jantung lubang ataupun itulah septal defect tadi, jantung lubang, kemudian heart failure, kegagalan jantung, kemudian ischemic heart disease, penyumbatan jantung tadi, kemudian sedikit mengenai yang berkaitan dengan jangkitan, contohnya rheumatic disease dengan infective endocarditis. 5 lah tu. Infection tadi yang pertumbuhan. Yang tu dia punya kesan tu. And vegetation tu kesan daripada infective endocarditis.
Apa Bukan tadi? nama penyakit besar, nama penyakit besar dia tu infektif endokarditis lah. Dia punya ciri-ciri dia tu ada apa vegetasi semua tu lah. Apa kelahiran ni betulnya last bila selepas raya ke dalam bulan puasa ni? Dalam bulan puasa. Sebab masa raya tu kita punya study week ke Kak Long begitu kan? Ke kita silap? Entahlah. Tak pasal sebabnya kita punya exam kan 17 hari bulan kan. 17 hari Rabu. Kita raya 11. Ya, 10. Kena tanya ketua darjah lah. Tak apalah, saya anggap selagi Ramadan tu, selagi itu kita boleh buat kelas dan lain-lain lah. Betul. Boleh. Kita boleh sampai skin tu ke tuan? Sampai apa? Skin. Tu kalau ikut syllabus memang semua ni kena cover kan. Cuma macam tadi lah saya buat, saya baca yang penting-penting je kan. Itulah banyak lah juga kan nak buat macam tu pun. So, cuma ada saya satu tu lah minta maaf sebab SEM ni saya macam kalut jadi kelas jadi tak sekerak macam sebelum ni. Memang komitmen banyak sikit. Jadi kalau kelas yang saya tak dapat buat tu, agaknya lepas ni saya akan buat nota lah. Memang mana pun saya akan buat nota kan. Maksudnya kalau tak sempat buat langsung kelas tu, kira buat baca nota tu lah. Dan kena exam pun semua dari nota-nota tu. Macam tu lah. Agaknya saya akan cover kat semua ni sama ada dengan kelas ataupun kalau tak sempat kelas tu saya akan buat nota jugalah untuk semua tu. Ringkas je insyaAllah. Terima kasih. Tuan, kalau tuan letak setiap satu bab tu, tuan letak tutorial soalan sikit-sikit pun tak apa. Hujung-hujung slide tu lah. Sikit-sikit. Jadi kalau mana yang macam saya kan agak perlahan. Bukanlah tapi memang agak perlahan sikit nak. Kan kalau bagi tutorial tu. Soalan yang akan keluar. Bukan contoh soalan tapi soalan yang akan keluar. Okey. Mana soalan yang rasa berkaitan kan, yang boleh jadi ingat kan kalau tengok soalan tu mana tahu kan. Boleh lah sebab kalau tengok nota, saya tulis nota lepas saya pun tak ingat. Dia soalan final rekod saya dah submit dah untuk apa tu dengan case management baru submit. Jadi kalau diterima maksudnya soalan tu dah tahu lah soalan apa kan. Alhamdulillah, amin. Diterima hendaknya. Cumanya lah ni yang saya tak buat lagi ni test 1, test 2 untuk dua-dua subjek ni. Jadi kerana yang berbaki ni kena buat assignment individu, saya rasa saya tak check lagi tapi sepatutnya saya rasa semua dah hantar kan. Individu, grup saya tak check juga. Jadi kalau boleh hantar juga. Jadi assignment kena siapkan, kemudian test ada 4 test lah. 2 test untuk patuh, 2 test untuk case. Kemudian kita nak buat presentation. Tinggal itu je lah. Dengan kelas. Jadi untuk assignment yang dah siap, yang itulah itu selesai dah kan. Lepas tu nak test je kan kita kan. Kena buat 2 test kita kan. Ya betul. Satu tak buat lagi. Jadi ada 4 lah sebab 2 subjek. Kan betul? Betul. Okay. Kalau ikut plan saya nak cuba, saya akan cuba cari masa hari hujung minggu ni untuk buat 4 test tu. Kemudian saya akan bagi kalau siapkan hujung minggu ni, saya akan bagi hujung minggu ni, kemudian saya akan bagi tempoh dalam beberapa hari untuk siapkan dan submit. Jadi bukan seharian, saya bagi 4 test sekali dan ambil masa beberapa hari tu untuk jawab dan submit. Boleh macam tu? Boleh sebab nanti kalau apa yang lain sebab kadang-kadang kan dia orang kan ada kerja, jadi kadang-kadang itulah tak terkejar ikut masa yang tu. Terima kasih banyak. Okay.
Jadi dia akan bagi masa berapa hari untuk jawab 4 test tu. Tu hak lain tu macam dia sebut tadi lah, presentation, kelas dan assignment. Okay. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, dekat tu aja. Kalau ada apa-apa boleh tanya kemudian insyaAllah. Jadi sekat itu aja untuk malam ni. Okay, selamat berpuasa esok. Kita jumpa lagi. Nanti saya maklum kalau kita boleh buat kelas untuk case management insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Assalamualaikum. Tuan. Ya, sama. Terima kasih Tuan. Sama.